Kenapa kita tidak boleh? Dan ini sunnah, hidupkan sunnah ni. Jangan takut orang tegur, kita takut kepada Allah. Jangan takut kepada orang, takut kepada Allah. Inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Jadilah kamu wali Allah. Wali Allah definisinya yang tak takut kepada siapa, tapi takut kepada Allah. Ini nak sembahyang kasar takut. Oh, jamaah saya Ustaz semua sembahyang tamam, tapi saya seorang nak sembahyang kasar, takut dia, malu. Quran mengatakan, "Summa ja'alnaka 'ala syari'atin minal amri fattabi'ha wa la tattabi' ahwa'al ladzina la ya'lamun." Aku jadikan kamu atas satu syariat, yakni syariat Allah dan Rasulnya. Ikutlah syariat tersebut dan jangan ikut hawa nafsu orang yang tidak tahu. Jadi orang yang tak belajar kamu ikut bila dia nak tahu. Kamu ajar mereka yang tak tahu bila kamu dah tahu. Bagaimana? Hidupkan sunnah ni. Ini tidak orang jahil diikut, sedangkan disuruh ikut Allah dan Rasulnya. Allahu Akbar. Ya, Pak Haji teruskan. Iya. Ini yang Ustaz sebut Allah Ta'ala. Salah satu kitab yang ada bab berkenaan. Iya. Jadi orang Hausa ni saya tahu. Iya. Dilarang di kebanyakan masjid di Malaysia. Saya ada bawa lah. Iya. 6 tahun lah. Subhanallah. Ini dia. Iya. Berkenaan bulan subuh. Iya. Itu nasib orang tu pada masa itu tak kenal Wahabi. Dia katakan ini nanti ini kitab Wahabi. Tak boleh ni band Malaysia tak. Saya tidak. Lah. Iya, saya tidak pernah nampak di mana-mana pun di Malaysia yang mengatakan bahawa Nailul Autar di-ban. Senarai kitab-kitab yang di-ban, saya ada filenya. Saya dijemput oleh Kementerian Dalam Negeri, bahagian penerbitan ni, Kementerian Dalam Negeri. Dia mengatakan, Ustaz, inilah buku-buku yang sudah di-ban, termasuk buku saya di dalamnya. Jadi saya berbincang dengannya, saya tanya macam mana boleh di-ban. Dia mengatakan kami diarahkan. Kami tidak tahu tentang ni. Bila diarahkan oleh JAKIB atau Jabatan Agama, maka buku itu di-ban. Dan dalam senarannya Nailul Autar tidak ada. Nailul Autar tidak ada. Kalau nak di-ban, di-ban dulu. Betul kan? Dalam Al-Um, keluarkan zakat, pakai zakat harta, dah ada zakat harta. Keluarkan zakat fitrah dengan duit tak sah. Al-Um dah katakan seperti itu. InsyaAllah kita dapat dipahami. Semua pun tak diresmikan. Iya. Tapi kebanyakan orang masjid takkan tak Al-Um. Saya bawa Al-Um. Saya tidak tahu kenapa mereka mengatakan bermazhab Syafi'i, tetapi buku Imam Syafi'i pun mereka tidak sudi. Subhanallah, saya tidak tahu. Kalau pakai akal bermakna tak. Begitu juga tuan-tuan ya. Kalau itu yang perjalanan lah, kalau safar kan. Tapi kalau ada kata kita ada hal, saya kata ke hospital lah kan, kita tak takut orang sakit ni apa kita kan, kita mana boleh. Kalau hospital itu jauh daripada mukim kita, kalau hospital itu jauh daripada rumah kita, mukim kita, maka kita ke hospital itu dengan niat antaranya safar. Kenapa? Dan bagi orang yang sakit, kalau dia tidak safar, disunahkan menjamak solatnya, tapi bukan dikasar. Katakan orang itu sakit, masuk hospital, Zuhur dijamak dengan asar, 4 rakaat. Kalau hospitalnya bukan di daerahnya ataupun di mukimnya. Jadi bila dia keluar daripada mukimnya, iya. Kalau dalam mukimnya, maka dia solat 4. Ini ada hujahnya. Makanya sambungan kota kerja ini nanti kita menjamak solat. Apa hukum menjamak solat? Bagaimana menjamak solat? Yang bukan musafir. Kita akan bincang ni, insya-Allah. Ya, teruskan sahabat. Kalau orang satu rumah ada 2 perempuan. Iya. Satu yang safar, satu yang safar. Iya. Dua waktu kita sekarang. Kita nak sembahyang. Apa yang lebih afdal jadi imam? Di dalam hadis yang lebih afdal jadi imam yang qari, yang paling baik baca Al-Quran. Di dalam hadis juga yang paling berhak jadi imam tuan rumahnya. Tidak boleh jadi imam kecuali dengan izin tuan rumahnya. Ataupun masjid, kita tidak boleh jadi imam kecuali dengan izin masjid yang rawatib ya. Kalau masjid yang bukan rawatib imamnya, kita boleh buat berjamaah yang baru. Tetapi kalau masjid itu imamnya sudah rawatib, kita tak boleh jadi imam kecuali dengan izin imam tersebut. Kalau tidak, kita sudah memecahkan jamaah. Jadi kalau anda bertanya, apakah kita bila musafir, kita yang berhak jadi imam ataupun orang yang mukim?
Kalau di masjid yang masjidnya sudah dilantik imamnya, kalau imamnya suruh kita ke depan. Ya kan? Tapi kalau tidak diizinkan, tidak boleh sama sekali. Dan tentang sembahyang 2 jamaah di dalam masjid, kita akan bawa ke sini. Sudah dibincang di sini belum ya? Belum. Dalam mungkin ada yang lupa ataupun belum sempat mendengar ceramah ataupun kuliah tentang 2 imam dalam satu masjid. Jadi kita sudah bincang. Kata kerjanya tak ada penurulnya? Ya, nanti kita bincanglah di sini. Subhanallah. Dalil-dalilnya kuat. Syafi'i, Maliki, Hanbali, Hanafi berfatwa tentang solat seperti itu. Jadi sahabat, sekali lagi saya jawab, anda berhak jadi imam kalau tuan rumah izinkan, ataupun jamaah di situ menolak anda ke depan. Kadang-kadang orang kita bila datang orang alim, bacaannya bagus, biasanya orang alim tu disuruh depan. Dia nak apa? Nak ambil barakah katanya. Memang dapat barakah. Memang dapat barakah. Kan? Tetapi kalau tuan rumahnya walaupun dia bacanya meletup sana meletup sini, misal ada orang baca subhanallah, saya tak tahu. Saya pernah solat di satu daerah, imamnya baca ijajul jilatir ardu jiljalaha. Ini orang apa namanya? Jadi kita nak buat macam mana? Dia jadi imam. Kita dengar sajalah, ya. Sedangkan kalau dia tahu dia tidak boleh jadi imam kerana bacaannya tidak betul. Iya. Teruskan sahabat. Saya mau musafir. Iya. Bila sampai di tempat tujuan, apabila saya ada urusan di tujuan, bolehkah saya di sana saya jamakkan kali setiap dan selagi anda tidak berniat mukim hatta 2 tahun di tempat anda berada, anda masih berhak sembahyang dinamakan sembahyang safar. Rasulullah SAW di Tabuk 20 hari, bukan 5 hari. Rasulullah SAW di luar daerah. Sila baca ni. Walaupun saya tidak habiskan, kuliah akan datang tolong dibawa. Kuliah akan datang tolong dibawa kata kerja ni kerana kita akan jelaskan. Tidak ada ditentukan hari kecuali kalau kita dia niat mukim. Sehingga ada sahabat yang 2 tahun di satu tempat urusannya belum selesai. 2 tahun, bukan 2 hari, bukan 2 bulan, bukan 2 minggu. Berapa? 2 tahun. Bacalah nanti di sini kita akan bawa. Yang memisahkan di antara, yang menentukan di antara solat safar dengan solat tamam adalah niatnya. Bila dia niat mukim, tidak boleh solat safar lagi. Artinya tidak boleh diqasar lagi bila dah niat tamam. Maksudnya jamak. Menjamak, iya. Menjamak hak kita. Katakan saya sampai di sini. Saya nak jamak boleh, nak qasar tidak dijamak pun tak jadi masalah. Tapi kan lebih baik dijamak supaya meringankan. Dijamak lebih baik. Mana kalau jamak kita boleh kasar sekali lah. Iya, kasar. Kasar. Maksudnya kalau yang 5 hari 6 hari. Iya. Bermakna penentuan qasar ini bukan kerana 5 hari 6 hari. Penentuannya niat anda. Selagi anda niat di situ sebagai musafir, anda boleh qasar berapa lama? Maksudnya kata Zuhur dan Asar. Okey, Zuhur kita jamak kita, tapi masa Asar tu memang kita tak ada waktu, kita duduk kat rumah kita. Iya. Boleh. Sama ada takhir atau takdim. Katakan anda ke masjid waktu zuhur, anda ataupun anda nak jamak dengan asar, silakan. Ataupun anda nak takhir, itu hak anda. Boleh diakhirkan. Bagi orang musafir boleh mentakhir solat. Seperti anda sekarang, anda belum sembahyang maghrib saya. Kenapa? Maghrib tadi kami dalam keadaan jam dan sebagainya. Ya Faisal ya? Kita menghadapi 2 kali jam. Pertama kita melalui Gombak. Tadi di mana tempat jam? Di orang kan ada sekarang Peti Busam Elwell. Jam semacam panjang jadinya. Selepas itu jam lagi sekali. Jadi oleh kerana jam, kami nak sembahyang maghrib sampai di satu tempat yang kita nak pergi. Di sini maghrib sudah habis. Jadi kita boleh lewatkan bagi musafir maghrib kepada isyak, dan isyak boleh dilewatkan kerana apa? Kuliah. Rasulullah SAW bila ada kuliah ataupun ada durus seperti ini, ada majlis, dilewatkan kan? Dilewatkan isyaknya. InsyaAllah ini dapat dipahami. Maksudnya kalau kita nak datang kasar pun boleh, nak jamak pun. Iya. Nak jamak takhir boleh, nak jamak takdim pun boleh. Kalau dekat masjid, macam mana kalau kita pergi balik kampung, kita Kelantan, kita nak logik kat kampung dengan dia orang. Okey. Kalau hantar balik kampung, di kampung di rumah siapa? Kita tu rumah pak mertua kan, kita nak tamam dengan orang kat situ. Okey. Nanti kita bawa hadisnya. Orang yang sembahyang di rumah bapak mertuanya ataupun mak mertuanya, istrinya bila balik kampung kasar atau tamam? Tamam.